Chemical reaction of alkene. Alkenes are more reactive compared to alkenes because alkene has functional group carbon-carbon double bond. The double bond is a site of high electron density. Kalau masih ingat lagi, saya pernah cakap kalau kita nampak carbon-carbon double bond ni adalah nucleophile. So, ini yang dimaksudkan dengan high electron density. So, therefore, alkenes will undergo electrophilic addition reaction. Okey, ini adalah type of reaction. Saya dah ajar kenapa dia buat tindak balas addition. Kita boleh observe daripada double bond akan jadi single bond. So, bermaksud tindak balas addition telah berlaku. Kenapa electrophilic? Sebab carbon-carbon double bond ni adalah nucleophile. Jadi, spesies yang nak attack tu adalah electrophile. Okey, ini adalah tindak balas yang kita kena tahu dalam topik alkene. So, first kali, hydrogenation using catalyst such as platinum, nickel and palladium. Okey, example. So, sebagai contoh, okey, kalau kita tengok, kita akan start tulis alkene plus hydrogen dan tambah catalyst kita. Sama ada nickel, platinum ataupun palladium. So, kita boleh guna PT ataupun kita juga boleh guna PD. Letak salah satu. So, bila tindak balas addition berlaku. So, addition akan menyebabkan daripada carbon-carbon double bond. Okey, saya salin je dulu. CH3, CH2. Okey, apa yang berlaku? Carbon-carbon double bond buka ikatan. Kalau tak ada carbon-carbon double bond, sekarang carbon-carbon double bond buka ikatan. Dua hidrogen akan masuk. So, bermaksud addition telah berlaku. Okey, tindak balas B. Halogenation of alkene. Halogenation bermaksud kita nak masukkan halogen. Contohnya, tindak balas kita ni alkene campur dengan halogen. Contoh klorin ataupun contoh bromin. Dalam larutan kita tu CH2Cl2. So, apa yang kita akan dapat? Okey, kita salin je dulu. So, saya salin dulu. Kita akan dapat CH3C, CH3, CH2, salin balik. Sekarang double bond akan buka ikatan. Okey, addition akan menyebabkan double bond buka ikatan. Salin dulu, cuma double bond buka ikatan. So, disebabkan oleh kita addkan dengan klorin. So, dua klorin akan masuk. So, ini adalah tindak balas addition klorin. Okey, tindak balas C. Halogenation in water. So, halogenation in water bermaksud kita tambahkan bromin. Okey, kita tambahkan Br2 in water. So, bromin dalam H2O. Yang B tadi adalah halogenation in inert solvent. So, apa yang berlaku? Okey, so sekarang produk kita adalah C. Saya salin dulu. Okey, saya salin dulu struktur kita ni. Okey, so sekarang apa yang berlaku? Produk kita adalah, okey, saya salin dulu. C, H, H, C, CH3, H. So, apa yang berlaku dekat double bond? Double bond buka ikatan. Okey, daripada double bond buka ikatan. Since kita masukkan bromin dengan H2O, so yang akan masuk adalah Br dan juga OH minus. Okey, so disebabkan oleh kita masukkan bromin dengan OH, Br akan follow Markov-Nikov. Bromin akan follow Markov-Nikov. Apa yang dimaksudkan dengan follow Markov-Nikov? Markov-Nikov rule ni bermaksud in electrophilic addition of alkene, H plus add to the carbon atom of the double bond with greater number of hydrogen atom. Okey, ini bermaksud macam ni. Okey, so sekarang tengok carbon double bond kita. So, carbon double bond, carbon ni ada dua hidrogen. Carbon sebelah sini cuma ada satu hidrogen. Jadi, bila kita nak masukkan Br dengan OH, electrophile biasanya H+, tapi untuk bromin dengan OH, Br ni adalah Br+. Br akan follow Markov-Nikov. Bermaksud Br akan masuk pada carbon yang lebih banyak hidrogen dan OH akan masuk pada carbon yang satu lagi.
So ingat bromin follow Markov-Nikov. So di sini Br ataupun halogen follow Markov-Nikov. Okey, seterusnya hydration. Hydration bermaksud kita masukkan H2O plus H+. So ini reagen kita, H2O plus H+. Apa yang kita akan add? Kita akan add H+ dan juga OH-. Okey, so produk kita. Okey, salin balik. So kita ada CH3, CH, saya salin dulu, CH. So double bond akan buka ikatan. So bila double bond buka ikatan, ingat bila kita nak masukkan H, dia mesti follow Markov-Nikov. Follow Markov-Nikov bermaksud, okey, tengok karbon ni. Karbon yang hujung ni dia ada 2 hidrogen. So follow Markov-Nikov bermaksud kita kena addkan hidrogen dekat karbon yang lebih banyak hidrogen. So automatic OH akan masuk pada karbon sebaliknya. So dalam kes kita ni H follow Markov-Nikov. Okey, tindak balas seterusnya, hydrohalogenation. Hydrohalogenation bermaksud kita nak masukkan H dan juga halogen. Okey, contohnya macam soalan kita ni, kita ada alkin tambahkan dengan HBr. So kita nak masukkan H dan juga Br. Sama juga macam tadi, bila kita nak masukkan hidrogen, dia kena follow Markov-Nikov. So maksudnya kat sini H akan masuk pada karbon yang lebih banyak hidrogen. So saya salin balik, kita ada CH3, CH3, so CH2. Okey, saya salin dulu CH2. Okey, so kalau kita tengok double bond akan buka ikatan. So karbon yang hujung ni dia ada 2 hidrogen. So bila kita nak add hidrogen, dia kena follow Markov-Nikov. So H akan masuk pada karbon yang lebih banyak hidrogen dan Br akan masuk pada karbon yang lagi satu. So ingat kita ada step di mana kita kena follow Markov-Nikov. Okey, ada lagi satu tindak balas yang akan menyebabkan tindak balas berlaku secara anti-Markov-Nikov. Okey, anti-Markov-Nikov ni berlaku sekiranya kita masukkan halogen dan juga H dengan adanya peroxide. Okey, dengan adanya peroxide, reaction akan jadi anti-Markov-Nikov. So, kalau kita tengok contoh kita ni, kita ada CH2, CH, CH3. So, dengan adanya HBr dengan ROOR ataupun H2O2, tindak balas akan jadi anti-Markov-Nikov. So, macam mana produk kita nanti? Okey, saya salin dulu. So, kita ada yang pertama CH2, CH, CH3. Double bond buka ikatan. So, disebabkan oleh kita masukkan HBr dengan peroxide, reaction akan jadi anti-Markov-Nikov. So, HBr ni kita nak masukkan H dan juga Br. So, bila jadi anti-Markov-Nikov bermaksud hidrogen akan masuk pada karbon yang kurang hidrogen dan Br akan masuk pada karbon yang lebih banyak hidrogen. Okey, sama macam contoh yang kedua, kalau kita tengok karbon ni ada 2 hidrogen, karbon yang lagi satu kat sini, 1, 2, 3, 4 tak ada hidrogen. So, bila kita add HBr with peroxide, okey, sama macam tadi, follow saya buat. Double bond akan buka ikatan. Okey, mula-mula ada double bond, so double bond buka ikatan. So, disebabkan oleh kita add HBr dengan adanya peroxide, reaction akan jadi anti-Markov-Nikov. So, kita akan masukkan hidrogen pada karbon yang kekurangan hidrogen. So, Br akan masuk pada karbon yang satu lagi. F adalah tindak balas Bayer, iaitu tindak balas yang kita buat practical test. Okey, so apa yang berlaku bila kita buat reaction Bayer? Bayer test menggunakan reagen kita adalah KMnO4 OH- dalam keadaan cool. Okey, so bila kita buat reaction dengan KMnO4 OH- cool, produk kita adalah, okey, produk kita saya salin balik, kita ada CH2, CH,
So double bond macam biasa, buka ikatan. So saya salin balik CH2 CH3. So Bayer test akan menyebabkan 2 OH akan masuk. Kita akan dapat glycol. Okey, kita akan dapat diol ataupun kita sebut sebagai glycol, dan kita akan dapat MnO2 yang memberikan warna brown precipitate. Okey, 2 OH akan masuk pada carbon-carbon double bond. Okey, seterusnya ozonolisis. Ozonolisis akan menyebabkan cleavage pada carbon-carbon double bond. So, apa yang berlaku bila kita masukkan ozon? Cleavage maksudnya dia akan break lah, carbon-carbon double bond kita ni akan putus. So, kat mana dia putus, kita masukkan oksigen. So, kita akan dapat satu produk CH3C, double bond break, letak double bond O. So, lagi satu ada CH3. Kalau tidak, C double bond C ni, tapi dia dah break. So, sebelah lagi kita ada C double bond O juga, H. Sepatutnya kat sini akan berada C double bond ni bercantum dengan C double bond C ni. Tapi bila ada ozonolisis, dia break dekat C double bond C, masukkan O. So, okey, reagen untuk ozonolisis kita boleh gunakan O3 dalam zinc H2O, atau kita juga boleh gunakan O3 dalam CH3-2S. Okey, reaction yang terakhir dalam alkin adalah dengan menggunakan hot KMnO4 solution. Okey, dengan menggunakan hot KMnO4 solution, dia juga akan menyebabkan cleavage pada carbon-carbon double bond. So, apa yang berlaku? Sekiranya pada C double bond C ada 2 hidrogen. Okey, sekiranya pada C double bond C ada 2 hidrogen, produk kita adalah carbon dioxide. Tapi sekiranya kita ada satu saja hidrogen, contoh macam pada C double bond C ada satu CH3, satu lagi ada hidrogen. So produk kita dia akan menyebabkan cleavage kat sini. So dekat cleavage tu letak C double bond O. So dekat atas ni ada CH3. So salin saja CH3. So bila ada satu hidrogen, kita gantikan dengan OH. Okey, itu adalah cara nak dapatkan produk dia. Okey, so kita tengok contoh. Dengan KMnO4 panas, dia akan menyebabkan cleavage pada carbon-carbon double bond. Okey, side sebelah sini tak ada hidrogen. So kalau tak ada hidrogen, salin je. Kita ada CH3, C double bond break, so letak C double bond O. So atas lagi satu ni ada CH3 juga. Plus, okey, side sebelah sini pula. Side sebelah sini C double bond break, ada 2 hidrogen. So kalau ada 2 hidrogen, letak carbon dioxide. Okey, contoh yang kedua. Dengan KMnO4 panas, kita akan break pada carbon-carbon double bond. So, sebelah sini, side sebelah sini, kita ada satu hidrogen. So, kita akan dapat CH3. C double bond break, letak C double bond O. Satu hidrogen akan jadi OH. Okey, kat sini alert lah. Satu hidrogen akan jadi OH. Manakala side sebelah sini ada 2 hidrogen. So, lagi satu produk kita adalah carbon dioxide.